Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nampak kita ni? Nampak tak? Suara jelas. Suara jelas tak? Okey. Qala wa ada ala annahuma maf'ulani. Adapun zanantu wa akhwat zanna wa akhwatuha. Zanna wa akhwatuha ini dia tansibul mubtada wal khabar. Dia menasabkan mubtada dan khabar ala annahuma maf'ulani laha. Di atas keduanya itu menjadi maf'ul baginya. Kedua-duanya itu menjadi maf'ul baginya. Wahia zanantu. Yang pertama zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, watakhaltu, ja'altu, sami'tu. Ada 7 zanantu 1, hasibtu 2, khiltu 3, za'amtu 4, ra'aitu 5, alimtu 6, wajadtu 7, watakhaltu 8, ja'altu, sami'tu. 10. Yaqulu dhanantu Zaidan qa'iman ra'aitu Amran shakhisan wa ma ashbah zalik. Kamu katakan dhanantu Zaidan qa'iman, aku sangka Zaidan qa'iman, Zaid yang berdiri. Aku sangka Zaidan, Zaid qa'iman berdiri. Jadi asal dia Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Maka disebabkan masuk dhanna wa akhwatuha, itu dhanantu wa akhwatuha, kedua-duanya asalnya rafa' iaitu mubtada dan khabar, maka menjadi nasab disebabkan masuk dhanantu wa akhwatuha. Jadi contoh dia bagi kalau dalam syarah ni, dia tak apa juga nak pakai syarah yang muhtasar jiddan pun boleh. Yang kitab ni syarah Tuhfatus Saniyah. Nanti cari juga kitab Tuhfatus Saniyah supaya kita nampak, kita bandingkanlah di antara syarah-syarah ni. Kalau muhtasar jiddan ni dia ringkas. Kalau Tuhfatus Saniyah ni dia banyak. Jadi kita fokus kita ke matan je. Tapi syarah ni sebagai rujuk. Ni kita buat sebagai rujukan. Okey, yang pertama zanantu. Zanantu Muhammadan sadiqan, contoh. Zanantu Zaidan qa'iman. Yang kedua hasibtu. Hasibtul la nafi'an. Hasibtu ma la nafi'an. Ana hasibtu ni aku menyangka. Aku mengira. Aku mungkin. Tu ja'amtu. Suara Ustaz tak jelas tak? Ada di sini. Dengar ke? Kurang jelas tadi. Daripada zanantu wa akhwatuha ini dibahagi menjadi 4 bahagian. Dibahagi menjadi 4 bahagian. Buat 4 bahagian. Daripada 10 ni dibahagi menjadi 4 pecahan. Yang pertama, zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Itu bahagian yang pertama. Zanantu, hasibtu, khiltu. Bahagian pertama ni, zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Maksudnya, dia yufidu tarjih
wuqu'al khabar. Wuqu'il khabar. Dia memberi makna apa? Memberi makna sangkaan. Sangkaan. Sangkaan yang berat kepada sesuatu pengkhabaran. Sangkaan yang berat kepada sesuatu perkhabaran. Empat ni lah. Empat yang pertama ni. Zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Lepas sangkaan yang berat kepada sesuatu pengkhabaran tersebut. Jadi buat tu za'am tu ni maknanya sangkaan. Aku menyangka. Zonan tu, hasib tu pun aku menyangka. Khil tu, za'am tu pun sama tak? Aku menyangka, aku mengira, apa lagi? Makna yang serupa je. Dapat tu? Yang pertama? Dapat Ustaz? Ya? Dapat? Dapat. Okey. Yang kedua, bahagian yang kedua ada 3. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Elok tulis kat kitab tu. Buat 4 bahagian. Ra'aitu, bahagian yang kedua ra'aitu, alimtu, wajadtu. Bahagian kedua ni yufidul yaqin wa tahqiq wuqu'il khabar. Dia memberi faedah yakin dan pasti terjadinya sesuatu khabar tersebut. Yang tadi kan bukan pasti. Yang pertama tadi dia sangkaan je. Sangkaan berat. Zanan tu aku menyangka. Dia tak pasti, tapi dia hampir kepada kepastian. Kalau bahagian yang kedua ni, ra'aitu, alimtu, wajadtu, dia memang pasti, yakin. Dan pasti terjadinya perkara tersebut. Sesuatu benda tu. Seperti kalau kata ra'aitu apa? Ra'aitu Ibrahim muflihan. Aku melihat Ibrahim tu apa? Muflihan. Pekebun, kan? Ra'aitu Ibrahim muflihan. Muflih ni apa? Pekebun lah. Falah. Ataupun berjaya pun maknanya boleh juga. Ataupun yang kedua, alimtu as-sidqa munjian. Alimtu as-sidqa munjian. Ini semua memberi faedah apa? Faedah dia yakin. Pasti terjadinya khabar tersebut. Makna khabar di sini ialah semua berita yang dia dengar, dia sudah pasti yakin tahqiq dengan khabar. Itu ra'aitu, alimtu, wajadtu. Dapat? Yang ketiga ni ada 2, ittakhaztu dan ja'altu. Ittakhaztu dan juga ja'altu. Okey, pembahagian ketiga ni yufidu tasyir wal intiqal. Memberi faedah tasyir wal intiqal. Makna tasyir ni apa? Menjadikan, wal intiqal memindahkan. Yufidu tasyir wal intiqal, menjadikan dan memindahkan. Contoh dia, ittakhaztu, aku menjadikan, aku mengambil Muhammadan sadiqan. Aku mengambil Muhammad sadiqan sebagai kawan. Ja'altu zahaba khataman. Aku menjadikan cincin emas. Ja'altu az-zahaba khataman. Aku menjadikan cincin emas. Jadi ittakhaztu dan ja'altu ni yufidu tasyir wal intiqal. Dia memberi faedah jadi dan memindah.
Yang keempat, pembahagian keempat ni ada satu je, iaitu sami'tu. Sami'tu. Pembahagian keempat iaitu sami'tu yufidun nisbata fis sam'. Dia memberi faedah mendengar. Sami'tu makna mendengar lah. Dia memberi faedah apa? Faedah mendengar. Apa? Sami'tu Khalilan yaqra'u. Aku mendengar Khalil membaca. Boleh faham? Faham Ustaz? Jadi zanat wa akhawatuha ni bila dia masuk kepada mubtada dan khabar, mubtada dan khabar itu menjadi maf'ul. Mubtada dan khabar itu menjadi maf'ul. Mubtada menjadi maf'ulul awal, maf'ul yang pertama. Khabar itu menjadi maf'ulus sani, menjadi maf'ul yang kedua. Okay, kemudian Ustaz. Soal ke? Jelas. Soal kan lepas ni? Jelas Ustaz. Saya ada soalan Ustaz. Ya. Macam semalam Ustaz ada terangkan pasal perbezaan kalau saya guna sami'tu dengan kuntu asma'u. Jadi kalau kuntu asma'u dia kan dah termasuk dalam kana khatuha. Dan kalau sami'tu macam Ustaz kata dia jadi dalam termasuk dalam zona khatuha. Tapi dari segi makna kalau kita kuntu asma'u dengan sami'tu saja, ada perbezaan makna Ustaz? Ya. Kalau dari sudut terjemahan itu sama kan? Okey, dari sudut makna pula, adakah beza kalau kita kata kuntu asma'u? Kuntu asma'u maksudnya aku mendengar. Kuntu asma'u, aku mendengar. Ni kalau kita pakai sami'tu apa? Kan sami'tu pakai dengan zanna wa akhawatuha. Yang secara pastinya kalau kita pakai zanna wa akhawatuha itu memberi faedah apa? Tahqiq mendengar. Makna kata betul-betul mendengar lah. Kan? Betul-betul mendengar. Jadi bentuk beza tu tak adalah jauh sangat. Kalau kana itu apa faedah dia? Kuntu asma'u. Kuntu apa? Kuntu fi'il apa? Kuntu fi'il madhi Ustaz. Madhi naqis. Fi'il madhi. Fa'altu fa'alna kan? Fa'alna fa'alu. Kuntu fi'il madhi. Sama juga sami'tu. Sami'tu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi juga sama aja. Cuma mana yang lebih itu yang mana? Yang lebih tahqiq mendengar tentunya yang kalau kita pakai kan. Lah. Kemudian kita sambung ke tajuk seterusnya iaitu an-na'tu na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Na'at ialah mengikut bagi man'ut pada rafa'nya dan nasabnya dan khafa'nya dan ma'rifahnya wa tankirihi dan nakirahnya. Na'at ini ialah mengikut bagi man'ut pada rafa'nya dan nasabnya dan khafa'nya dan ma'rifah dan nakirahnya. Taqulu, kamu kata qama Zaidun al-aqilu.
qama Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, marartu bi Zaidin al-aqili. Na'at ini terbahagi menjadi dua. Na'at ni sifat. Na'at ni terbagi kepada dua. Yang pertama na'at hakiki, yang kedua na'at sababi. Amma na'tul haqiqi, dalam syarah Tuhfatus Saniyah dah sebut apa beza na'at hakiki dan na'at sababi. Fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Na'at hakiki itulah na'at yang merafa'kan dhamir mustatir ya'udu ilal man'ud, yang mana dhamir itu kembali kepada man'ud. Contoh dia apa? Ja'a Muhammadun al-aqilu. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Jadi aqilu itu na'at. Aqilu itu na'at, Zaidun itu, Muhammadun itu man'ud. Wa huwa rafi'un li dhamiri mustatirin taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Maka Muhammad itu yang merafa'kan aqilu itu takdiruhu huwa, dhamir itu ialah huwa, ditakdirkan ya'udu ila Muhammad, yang dia kembali kepada Muhammad. Fa'il. Isim fa'il. Bila kita sebut isim fa'il, dia masuk dalam bab apa? Bab apa? Bab yang isim ataupun yang menjadi sama dengan fi'il. Kan? Dia panggil apa? Shibbih bil fi'li. Shibbih bil fi'li. Yang kita samakan dengan fi'il. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut amal. Jadi isim fa'il ni ada amal dia lah. Tapi dengan syarat-syarat je lah. Salah satu syarat beramalnya isim fa'il ialah ada alif lam. Jadi al-aqilu di sini dia beramal. Apa amalnya? Ada fa'il daripada al-aqilu, yarfa'ul fa'il. Al-aqilu ni dia yarfa'ul fa'il. Yarfa'ul fa'il. Mana fa'il al-aqilu? Fa'il pada aqilu itu ialah dhamir mustatir. Fa'il pada al-aqilu itu ialah dhamir mustatir. Dhamir mustatir apa? Dhamir yang kita sembunyikan. Tak ada lah. Secara zahir tak nampak lah. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Ja'a fi'al madhi, Muhammadun fa'il. Ja'a al-aqilu na'at pada Muhammadun. Jadi al-aqilu tu ada lagi fa'il dia. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa itu ya'udu ila Muhammad. Ay ya'udu ilal man'ud. Jadi huwa itu ya'udu ilal man'ud. Huwa itu yang kembali kepada man'ud, iaitu Muhammad. Iaitu Muhammad. Jadi na'at ini al-aqilu ini na'at apa dia panggil? Na'atul haqiqi. An-na'atul haqiqi, na'at haqiqi. Boleh faham tu na'at haqiqi? Faham Ustaz? Okey, yang kedua na'at sababi. Okey, kita tengok takrif yang didatangkan di dalam Tuhfatus Saniyah. Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ud. Na'at hakiki ni na'at yang merafa' dhamir mustatir. Kalau na'at sababi dia merafa'kan isman zahiran muttasilan bi dhamirin, yang mana isim zahir ini bersambung bi dhamirin dengan dhamir ya'udu ilal man'ud, yang kembalilah dhamir itu ilal man'ud, kepada man'ud. Contoh, ja'a Muhammadun al-fadhilu abuhu. Ja'a Muhammadun, ja'a fa'il madhi, Muhammadun fa'il ja'a, al-fadhilu na'at. Na'at apa ini kita panggil? Na'at hakiki ke na'at sababi? Tengok di depan dia abuhu. Abu i'rab jadi apa? Abu i'rab jadi fa'il kepada al-fadhilu. Abu ni i'rab jadi fa'il kepada
al-fadilu. Maka dia itu, fadilu ini merafa'kan isman zahiran. Yang mana isim zahir itu pula muttasilan bidhamir. Hu itu abuhu, hu itu bersambung dengan dhamir, ya'udu ilal man'ud. Yang mana hu tadi kembalinya kepada man'ud, iaitu Muhammad. Ja'a Muhammadun, datanglah oleh Muhammad, al-fadilu yang lebih, yang kelebihan, yang mempunyai kelebihan ayahnya, nya Muhammad. Hu itu ialah Muhammad. Jadi Ustaz, jadi man'ud dia dekat al-fadil dekat contoh ni jadi abuhu lah Ustaz. Man'ud Muhammad. Oh, man'ud dia tetap Muhammad Ustaz. Tengok di depan dia kata. Fal fadilu na'tun li Muhammad. Okay, fadil ni na'at bagi Muhammad. Berarti Muhammad apa? Muhammad dia disifatkan man'ud. Man'ud lah. Fadil itu na'tun lil Muhammad. Fadil itu ialah na'at bagi Muhammad. Berarti Muhammad man'ud. Jadi Abu ni i'rab ini apa? Abu fa'il. Abu tu fa'il. Fa'il fadil. Fa'il apa ni? Tak ada fa'il. Ini fa'il kepada isim fa'il. Fa'il kepada isim fa'il. Faham tak? Fa'il kepada isim fa'il. Faham Ustaz? Dia bukan fa'il kepada fa'il. Itu yang kita sebut tadi. Isim fa'il ialah syibih bil fi'li. Isim yang dia menyerupai dengan fi'il. Mana menyerupai pada mana? Pada amal. Fi'il itu amal. Isim fa'il berapa? Yarfa'ul fa'il. Apa ada? Yarfa'ul fa'il. Merufa'kan fa'il. Jadi, apa beza na'at hakiki dan sababi? Kalau hakiki, fa'il kepada na'at itu, fa'il kepada na'at itu mesti dhamir mustatir. Kalau na'at sababi, fa'il kepada na'at itu ialah isim zahir. Makna kata fa'ilnya itu zahir, bukan mustatir. Fa'ilnya itu zahir, bukan mustatir. Ustaz. Ustaz dengar Ustaz? Sebenarnya kalau dalam contoh ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu, dari makna dia kalau kita terjemah, jadi telah datang Muhammad yang mulianya ayahnya. Sebenarnya ayahnya dia memuliakan Muhammad ke? Yang mulia itu adalah ayah Muhammad tu Ustaz? Yang mempunyai kelebihan. Kita sifat macam ni, kita sifatkan Muhammad itu, Muhammad yang mana? Ini kita nak sifatkan Muhammad, bukan nak sifat ayah dia. Kita nak sifat Muhammad. Muhammad ni yang mana? Muhammad yang baik, Muhammad yang rajin, Muhammad kita Muhammad yang ayah dia ada kelebihan. Faham? Kita kata Muhammad yang mana? Muhammad yang ayah dia begini. Muhammad yang ayah dia itu baik. Muhammad yang ayahnya itu rajin. Muhammad yang ayahnya itu kaya. Itu na'at sababi lah tu. Jadi faham tak? Yang ada kelebihan tu adalah ayah dia lah Ustaz. Cuma itu dia panggil kita sifatkan Muhammad, tapi sifatkan Muhammad itu dengan kita sebut sifat ayah dia. Okey, contohlah kita kata saya membaca buku yang tebal. Ataupun saya membaca buku yang tebal lah, kita kata saya baca buku yang tebal. Dia nak apa? Kan? Hakiki. Nak buku yang apa? Soalan tak jelas Ustaz. Saya membaca buku yang tebal. Contoh kan?
Saya baca buku yang tebal. Okey, itu nak apa? Naat hakiki. Hakiki. Cuba buat nak sababi. Uh, Cuba buat nak sababi. Ha. saya baca buku Ha, yang okey. tebal. Hmm. Hmm. Saya baca Ha. buku yang tebal muka suratnya. Tak, boleh Ustaz? Ha. Ha. Ha, yang tebal lah, yang tebal muka suratnya. Ha, itu nak apa? Nak Sababi. sababi. Sebab kalau kita ubah ke Arabnya, yang tebal muka surat tu jadi fa'il kepada siapa? Tebal kan? Hmm. Fa'il kepada tebal. Ini Macam ni lah. tebal. Ja'atun al-fadilu abuhu. Hmm. Okay, faham? Faham Ustaz? Mudah tu. Okay. Kita baca sikit di syarah dia ni. Kita tengok. Memang syarah ni bagus juga. Tufatus Saniyah ni antara syarah yang bagus, yang mudah untuk dipaham lah. Untuk Al-Ajrumiyah ni. Dia syarah yang pertengahan lah. Tapi Tufatus Saniyah dia kitab bukan kitab Torah kan Ustaz? Dia kitab yang baru kan Ustaz? Dia hampir kepada turah juga. Oh. Hampir kepada. Dan dianggap turah dah Tufatus Saniyah ni. Dia sebab, tapi dia taklah turas macam ataupun Alfiah kan. Dia Hmm. sebab guru Syekh Muhyiddin, pengarang Syekh, dan anak murid dia tu masih hidup sekarang. Makna kata bila anak murid dia di zaman kita masih hidup kan. Hmm. Berarti dia tak jauh lah daripada kita. Tak jauh lah. Mungkin dalam lingkungan 100 tahun lebih lah. Kan. Cuma kitab ni rasanya tak sampai 100 tahun belum. Belum sampai. Kalau diikutkan bukan turus lah. Cuma kitab ni dah dianggap turus kerana kualiti penulisannya itu menyamai dengan penulisan kitab-kitab turus yang dulu. Kalau kita tengok dari sudut apa, kita Syarahannya. nak sebut turus kan, kalau kita nak sebut turus, bahagian kata turus ni mesti kitab yang 100 tahun ke atas. Kan? 100 tahun ke atas. Cuma Tufatus Saniyah ni mungkin tak sampai 100 tahun, tetapi hampir dah lah. Hampir dah. Hampir. Syekh Muhyiddin ni antara anak murid dia masih hidup di Mesir sekarang, Syekh Ali Soleh. Syekh Ali Soleh. Dah tua sangat lah Ustaz? Syekh. Siapa? Syekh Ali Soleh. Ali Soleh sekarang dah 80. 80 lebih. Berarti kalau guru dia Syekh Muhyiddin ni, pengarang Tufatus Saniyah ni, mungkin sekarang umur dia 100 mungkin. Kalau dia hidup lah. Mungkin 100 lebih. Ataupun lebih kan. Ni kitabnya ni mungkin dalam 80-90 jugalah. Kitab ni mungkin lah. Mungkin. Okay. Okay, cuba baca. Apa makna hadha? Cuba dibaca kitab ni. ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد العاقل أو حضر محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمد الفاضل أو رأيت محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت
معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة. وإن كان المنعوت ناكرة كان النعت ناكرة. رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. ثم إن كان النعت حقيقا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكير أو تثنية أو تأنيثه، وفي إفراد أو تثنيته أو جمعه. Dan ni hukum yang apa? Yang maklum kita tahu kalau na'at itu rafa', man'ut pun mesti rafa' kan. Ini kedua-duanya ini dipakai untuk na'at hakiki dan juga na'at sababi. Dua-duanya pakai. Maknanya kata kalau na'at rafa' berarti man'ut pun rafa'. Na'at nasab, man'ut pun nasab. Na'at majrur, man'ut pun majrur. Okey, kemudian ditambah untuk na'at hakiki. Ditambah untuk na'at apa? Hakiki. Ditambah apa? Yatba'u man'utahu fi tazkirihi aw ta'nisihi. Dia mengikut man'utnya pada muzakkarnya atau muannasnya. Wa fi ifradihi pada isim mufradnya, pada mufradnya, aw tasniyatihi pada tasniyahnya, aw jam'ihi atau pada jamaknya. Contoh, ra'aitu Muhammadan al-aqila. Muhammadan itu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Berarti na'at dia pun mesti al-aqila. Tak boleh al-aqila tak? Sebab ini na'at apa? Na'at hakiki. Okey. Yang kedua, Muhammadan mufrad ke, musanna ke, jamak? Muhammadan di musanna. Muhammadan musanna. Apa Muhammadan? Oh, Muhammadan mufrad. Mufrad. Berarti jamak dia pun na'at dia pun mesti mufrad. Kena ikut. Tak boleh ra'aitu Muhammadan al-aqilani, tak boleh. Muhammadan al-aqila mufrad. Kalau kata na'at itu man'utnya itu pun mesti al-muhazzabata. Kalau kata man'ut itu apa? Sana. Tasniyah Contoh, ra'aitu al-Muhammadaini. Aku melihat dua orang Muhammad. Ra'aitu al-Muhammadaini. Aku melihat dua orang Muhammad. Berarti na'at dia apa? Al-aqilaini. Mesti al-aqilaini. Mesti al-aqilaini. Tak boleh al-aqilani. Al-aqila ataupun tak boleh al-aqila. Aku melihat Muhammad, dua orang Muhammad al-aqila. Tak boleh. Dia mesti man'utnya pun mesti musanna. Apabila man'ut musanna, na'at pun mesti musanna juga. Mesti tasniyah juga. In kana al-man'utu jam'an kana an-na'tu jam'an. Kalau man'ut itu jamak, na'at pun mesti jamak juga. Ra'aitu rijala al-uqala'a. Ra'aitu ar-rijala al-uqala'a. Ar-rijala jamak. Berarti na'atnya pun al-uqala'a. Jamak juga. Jamak tak silap. Ini untuk apa? Yang ikut kepada musanna, mengikut kepada muannas, muzakkar, muannas, musanna, jamak, mufrad ini, na'at man'ut itu mesti mutabaqah, ialah untuk na'at hakiki sahaja. Ialah untuk apa? Hakiki. Na'at hakiki saja. Adapun untuk na'at sababi macam mana? Dia tak diikut macam tu. Dia tidak mesti mutabaqah di antara man'ut dan na'at itu pada muzakkar, pada musanna, pada jamak, pada tasniyah, pada mufrad. Contoh kita tengok di sini dia kata amma na'tul sababi fa innahu yakunu mufradan daiman. Na'at sababi ni sentiasa mufrad.
na'at sababi sentiasa mufrad walau kana man'utuhu man'utnya itu jamak. Contoh kita kata taqulu walada. Tengok dia pakai al-aqila abuhuma. Ra'aitu al-waladaini, aku melihat dua orang anak lelaki. Dua orang anak lelaki. Al-waladaini itu tasniyah. Man'utnya ini tasniyah. Kemudian kita naatkan al-aqila abuhuma. Al-aqila ini dia tak ikut kepada tasniyah juga. Dia pakai mufrad je. Al-aqila. Tak perlu al-aqilaini. Dia cukup al-aqila. Ini untuk na'at sababi. Sama juga jamak ra'aitul aulada al-aqila abuhum. Tengok. Man'utnya al-aulada itu jamak. Al-aqila na'atnya itu mufrad. Jadi tak mesti mutabaqah. Faham mutabaqah? Mutabaqah makna sama. Tak mesti sama di antara na'at dan juga man'ut pada muzakkar, pada apa? Pada tasniyah, pada jamak pada jamak, pada tasniyah, pada muzakkar, pada muannas, pada musanna satu lagi. Wa yatba'un na'tu as-sababi ma ba'dahu fi tadhkir aw ta'nis taqulu ra'aitul banati al-aqila abuhunna. Tengok ra'aitu al-banati, aku melihat apa? Banati itu jamak anas salim. Aku melihat ramai anak perempuan. Itu man'ut. Na'at dia al-aqila juga. Tak ikut pun na'at dia al-aqila juga. Cuma pada dhamir kena tukarlah. Al-aqila abuhunna. Kalau kata jamak muzakkar, al-aqila abuhum. Ustaz, Ya. kan dia saya kata tadi na'at sababi dia memang sentiasa jadi mufrad dalam untuk mufrad. Jadi kalau contoh saya kata saya nampak kanak-kanak itu yang berakal abang-abang mereka. Macam fa'il bagi na'at tu saya guna jamak. Fa'il bagi na'at tu saya pakai jamak. Fa'ilnya itu dia dhamir itu kena jamak lah. Dhamir tu. Macam sinilah ra'aitul banat al-aqila abuhunna. Hunna itu kena pakai jamak lah. Kena tukar jamak lah. Tak, ni sebenarnya Kan? Abu tu kan dia mufrad satu ayah. Contoh nak kata abang-abang. Abang-abang mereka. Sama Ikhwah. Gitu. Kalimat abu tu jadi abang-abang. Akhawat. Akhawat. Kita nak kata jamak pada akhun. Jamak bagi akhun. Bila jamak apa? Contoh kita kata ra'aitul banat al-aqila abahunna. Macam tu. Jamak bagi abauhunna. Abau kan? Jamak dah kan? Ra'aitul banat al-aqila itu tak kena. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Al-aqilah itu mufrad. Al-aqilah itu muzakkar. Jadi fa'ilnya pun mesti bila muzakkar fa'ilnya tak, kalau kita buat fa'ilnya itu jamak, kena tukarlah jadi al-aqilata. Contoh di depan ni, contoh yang depan ni dia tulis ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum. Kenapa al-aqilata? Sebab ummu tu dia tasniah. Ya. Sebab ummu itu bukan tasniah, ummu itu muannas. Muannas perempuan. Sebab muannas lah. Tapi kalau kita jamak tadi, jamak tu mesti muannas.
Jadi kalau aba'uhunna jadi al-aqilata. Al-aqilata. Oh, Itulah. Dia kena tukarlah boleh fa'il dengan isim fa'il itu muzakkar dengan muzakkar. Kalau kalau muannas dengan muannas. dengan Anas. Ustaz, kalau Ya, itu. al-aqilah, macam Ustaz kata al-aqilata aba'ahunna. Jadi kalau al-aqilata tu saya jadikan jadi jamak taksir jadi al-aqala boleh Ustaz? Um, di sini kan pembahasan kita na'at sababi ni syarat dia apa? Yakunu mufradan daiman. Itu yang permasalahan dia. Kaedah Oh. nahu na'at sababi ini daiman mufrad. Jadi tak boleh kita nak tukar. Daiman mufrad. Faham tak? Hmm. Faham Ustaz? Daiman Mufrad. mufrad. Kena highlight tu. Dia punya kaedah tu kita kena ambil. Tak boleh khurus anil kaedah lah. Kalau khurus anil kaedah, berarti kita menyalahi kaedah yang jumhur ulama nahu. Kalau kita bicara bab khilaf, mungkin ada pendapat daripada ahli-ahli nahu yang membolehkan, tetapi itu bukan pendapat yang muktamad, bukan jumhur. Berarti qaulun syaz. Itu pendapat yang syaz ya, yang menyalahi ataupun khuruj anil qaidah. Boleh faham tu? Jadi kalau kita kata macam ni boleh tak? Mungkin ada pendapat yang katakan boleh. Itu kita kena check lagi lah. Check ada tak pendapat yang kata boleh. Tapi di sini kaedah umum makna kata jumhur. Majoriti kaedah ahli nahu meletakkan na'at sababi ni mesti mufradan daiman. Mesti sentiasa mufrad. Boleh tu? Boleh Ustaz? Faham Ustaz? Okey. Memanglah kalau kita baca syarah ni lebih sedap sebenarnya, dia bahas detail. Dia bahas agak mendalam lah kalau Tuhfatus Saniyah ni. Seronok juga. Okey, wallahu alam. Ingat situ kot sebab bahas tu panjang juga. Nanti kita baca semua menit. Itulah perbezaan di antara apa? Na'at hakiki dan juga na'at sababi. Tapi na'at sababi ni kalau kita tengok dari sudut, kalau kita baca kitab ke apa pun, yang paling banyak jumpa ni na'at hakiki lah. Na'at sababi ni kadang-kadang mungkin ada. Tapi secara yang itu pun dalam hadis dan seumpamanya ada tetapi sangat jarang. Jarang dijumpa. Okey. Kemudian dia kata ringkasan dia apa? Kesimpulan dia fatulakhasu min hadzal idah, maka kesimpulan daripada pembahasan ini anna na'tal haqiqiyya, bahwasanya na'at hakiki yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyarah. Na'at hakiki ni dia mengikut man'utnya. Na'at hakiki dia mengikut man'utnya pada 4 daripada 10. Mana 4 daripada 10? Wahidun minal ifrad wa tasniyah wal jama'. Satu dia ikut pada mufrad, pada tasniyah, pada jama'. Wa wahidun, yang kedua dia ikut pada rafa', nasab dan khufat. Wa wahidun minat tazkir wa ta'nis. Dan satu lagi, yang ketiganya dia ikut daripada muzakkar dan ta'nis, mu'annas. Wa wahidun minat ta'rif wa tankir. Satu lagi ma'rifah dan juga nakirah. Maka kalau na'at hakiki ni, kalau man'ut nakirah, na'at pun nakirah. Kalau man'ut ma'rifah, na'at pun mesti ma'rifah. Itulah. Wa na'at sababi pula, na'at sababi yatba'u man'utahu fi isnaini min khamsah. Dia mengikut man'utnya pada 2 daripada 5. Jadi kalau ikut ni lagi banyak na'at hakiki lah. Na'at dengan man'ut yang sama tu yang paling banyak itu na'at hakiki.
Kalau na'at sababi dia tak semestinya sama. Dia yang sama tu dua tempat je. Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Yang pertamanya pada rafa', pada nasab, pada khafat. Maknanya pada i'rabnya. Kalau na'at man'unya rafa', berarti na'at sababi tu rafa'. Man'unya itu nasab, na'at sababi pun nasab. Man'ut itu khafat ataupun majrur, na'at sababi pun majrur. Wahidun minat ta'rif wa tankir. Salah satunya lagi ialah daripada ma'rifah dan nakirah, dari sudut ma'rifah dan nakirah. Makna kata kalau man'ut ma'rifah sababi pun nakirah. Wa yatba'u marfu' salah satu pada keluarnya dia ikut, iaitu tazkir dan ta'rif. Wala yatba'u syai'an fil mufrad. Maka dia tak ikut pada mufrad, pada tasniah, pada jamak. Makna kata na'at tu kalau man'ut mufrad, kalau man'ut tasniah, na'at tak boleh tasniah. Na'at mesti mufrad, kan? Kalau man'ut itu jamak, na'at mesti mufrad juga. Kan? Ra'aitul banat al-aqila, na'at mesti mufrad juga. Bal yakunu mufradan daiman abada. Dia na'at sababi ni mufradan daiman abada wa abada. Dia mesti mufrad selama. Kalau na'at sababi dia memang tak boleh bertukar kepada musanna, tasniah, dan juga tak boleh tukar kepada jamak. Dia mesti mufrad je. Wallahu a'lam. Tu je. Ustaz. Yang dia kata dekat na'at hakiki 4 daripada 10 tu, 10 tu apa Ustaz? Dia kira lah tu. Kira 10, kira satu-satu tu 10 tu. Oh, faham Ustaz? Dah habis dah masa. InsyaAllah kita sambung lagi esok. Esok tak apa, esok raya. Nanti Ustaz beritahu lah bila kita sambung balik. InsyaAllah Ustaz. Kita cuba baca sampai khatam lah. InsyaAllah. Boleh. Sampai khatam kita sambung kitab lain pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.